Wow. Satu video yang saya rasa telah menyuntik semangat dan juga inspirasi untuk saya dan Afak sendiri dan tentunya penonton Malaysia hari ini untuk mencapai cita-cita tidak kira berapakah umur anda sebenarnya. Betul. Sikap yang cintakan, dahagakan ilmu, mendorong doktor untuk terus menggapai impian sampailah boleh bergelar sebagai doktor. Betul. Dan di tangan kita ni, Daya, kita tunjuk sama-sama lah. Bukan bilik kami, tapi sebenarnya ini adalah bilik Dr. Muharram bin Awang sebenarnya. Kalau kita boleh kongsikan dengan anda semua, ini adalah sijilnya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Dan Doktor Falsafah Kesusasteraan Melayu. Dan untuk penonton anda, kita dah kongsikan dalam video. Beliau sebenarnya adalah seorang guru yang pernah berkhidmat selama 35 tahun. Mempunyai 7 orang anak. 17 orang cucu. Betul. Dan beliau berumur 79 tahun. Sikit lagi nak masuk 80 tahun. Bulan depan, insya-Allah. Genap 80 tahun. Tapi alhamdulillah masih lagi sihat berada di sebelah saya. Jom kita kenalkan kepada anda bersama dengan kami Dr. Muharram Awang, graduan PhD. Terima kasih banyak. Terima kasih datang dan sama-sama. Saya mewakili semualah ingin ucapkan sekala-kalung tinggi tahniah di atas pencapaian menjadi graduan PhD. Saya juga terima kasih banyak pada TV3 kerana meng-highlightkan diri saya lah di sini. Ya, kami saya sangat berbesar hati dan saya banyak kami ingin tanyakan. Dan tadi fikir macam mana ya umur 79 tahun dan berapa lama agaknya untuk mendapatkan PhD? Sebenarnya saya menuntut ilmu ni tak kira umur lah. Pada peringkat awalnya saya rasa saya masih kurang dari segi ilmunya, jadi saya terpaksa melibatkan diri saya untuk belajar sehingga peringkat yang paling tinggi lah. Dan itu azam saya. Kerana kita hidup dalam dunia moden ini, ilmu penting. Dan ilmu saya ini nanti akan saya curahkan pula kepada anak cucu dan masyarakat lain yang berminat untuk menambah ilmu. Okey, kita tahu yang kalau kita lah kan sebagai seorang yang menjadi pelajar ini, tahulah kan daripada sekolah rendah, menengah, dapat sijil, diploma, ijazah, PhD adalah untuk kita nak meningkatkan kerjaya kita kan. Tapi bagi doktor sendiri, saya pasti ianya merupakan satu kepuasan yang cukup luar biasa. Jadi sebenarnya apa tujuan objektif sebenar doktor? Saya setuju dengan tadi yang disebut tadi. Sebenarnya itu satu kepuasan diri saya. Kepuasan diri saya untuk dicontohi oleh anak-anak lah. Jadi kerana dalam mencapai cita-cita ini saya terpaksa menumpukan perhatian kepada pembelajaran. Kerana pembelajaran itu penting untuk dunia sekarang. Jadi saya dalam bidang sastra. Jadi bidang sastra ni sebenarnya luas. Di dalam tu ada cara budaya hidup, ada agamanya, ada sejarahnya. Dan ini akan membantu kita lah untuk memperlengkapkan diri kita. Baik. Okey, saya sebagai seorang pelajar sastra terus rasa macam wow. Adakah mungkin saya harus sampai ke PhD? Begitu kan? Tak mustahil. Sebab sastra katanya ada banyak bidang yang kita boleh pelajari atau pelopori lagi. Tapi kan kita nak tahu juga antara kekangan yang terhebat untuk menggenggam PhD, doktor. Yang pertama tu saya kena kaitkan umur lah. Usia ni bukan penghalang lah, walaupun 79 tahun. Tapi saya terpaksa mengarungi banyak kekangan. Yang pertama sekali saya terpaksa ulang alik. Daripada Melaka ke UKM, dalam perjalanan tu pergi dan balik makan masa lebih kurang 4 jam. 4 jam, lama lah. Dan saya memandu sendiri. Masya Allah. Memandu sendiri. Jadi ini satu yang saya syukur kepada Allah lah kerana memberikan saya kesihatan. Yang kedua dari segi nak mencarikan bahan tu. Bahan untuk PhD ni bukan mudah. Betul. Paling tidaknya hampir 100 lebih buah buku rujukan kita kena cari. Dan saya kena pergilah ke perpustakaan. Sama ada perpustakaan induk di UKM sendiri, perpustakaan di Melaka, perpustakaan daerah, dan lepas tu saya pula terpaksa ni nak mencari bahan-bahan lain daripada majalah-majalah ilmiah, akhbar. Dan ini penting untuk saya selitkan dalam tesis saya lah. Okey, bercakap tentang tesis, doktor. Proses nak buat tesis ni sangatlah berat. Hoi, kalau kita di orang muda ni pun rasa macam, nak pecah kepala. Betul. Nak buat tesis macam lah nak buat PhD. Sebab kita ada banyak sebenarnya kisah-kisah juga yang di separuh jalan tak boleh dah nak teruskan kan. Jadi macam mana? Memang satu tugas paling berat lah. Seolah-olah saya pada ketika itu saya masih lagi buat dari sekolah dan saya terpaksa pergi berjumpa penyelidik dan penyelidik akan membetulkan apa yang saya buat. Dan benda ini artinya tidak mudah bagi saya lah.
Macam mana kan yalah dulu masa zaman cikgu dulu tak ada komputer. Sekarang ni jadi macam mana komputer itu satu masalah yang paling kritikal lah. Saya sebenarnya kemahiran komputer kurang. Jadi saya dapat bantuan daripada anak. Cuma saja dia menaik, bukan dia membuat bukan dia menyediakan bahan-bahan tu, tapi saya sediakan bahan dan dia type. Ya, betul. Dia type. Jadi ini saya ucap terima kasihlah kepada anak-anak untuk membantu saya berjaya. Betul. Saya kagumlah dengan anak-anak yang sanggup membantu saya lah. Ya, itu dia. Anak-anak yang sedang menonton ni, ayah ni, nampak tu ayah cakap terima kasih. Dan juga pastinya dia sebagai seorang lelaki yang berjaya, ada seorang wanita yang di belakangnya, di tepinya, di kiri kanannya mendukungnya untuk ke hadapan. Jadi bagaimana pula peranan isteri doktor sendiri yang membawa? Saya rasa dia lah salah seorang yang memberikan galakan yang paling istimewa pada saya lah. Dia tidak akan menghalang saya dan dia selalu memberi motivasi pada saya. Itu yang penting lah. Saya sepatutnya bersyukurlah pada Allah kerana mendapat seorang isteri yang begitu prihatin terhadap apa yang saya nak, apa yang saya mau. Dan akhirnya benda ni tercapai dan berjaya. Kalau yang anak tolong menaik, yang isteri pun perlu tolong juga. Perlu sokongan moral kan. Moral. Kalau muda ni doktor, dia cakap cayok. Okey doktor, semangatlah. Dia pasti di sebalik macam Dayah sebutkan tadi lah, kejayaan apa semua di sebalik belakang tu bukan sahaja keluarga, malahan ada juga di antara rakan-rakan lain yang mungkin doktor ingin katakan sebagai penghargaan kepada mereka. Pada saya yang penting sekali ialah penjelia saya sendirilah, iaitu bekas mantan penjelia utama saya, Dr. Saiful Bahri Muhammad Razi, yang banyak membantu saya dan betul-betul lumus untuk menyiapkan tesis saya. Tapi selepas bersara, dia diambil alih oleh Dr. Zubair sendiri, Dr. Bidris, yang juga sama, banyak memberikan motivasi pada saya dan banyak menunjuk ajar serta beri nasihat sehingga tesis saya itu siap dan sempurna. Saya ucapkan terima kasihlah pada mereka berdua ni. Di samping sahabat-sahabat saya yang lain juga ada memberikan banyak inisiatif lah kepada saya. Baik. Jadi di sini kita boleh lihat kejayaan doktor adalah, saya rasa nombor satu tentunya semangat untuk meneruskan, untuk menggenggamkan PhD itu dan juga sokongan daripada ramai orang ya. Ni masa muda doktor? Masa muda? Tadi. Tadi ya. Ada gambar masa muda. Masa muda. Tapi macam lebih kurang sama lah macam sekarang. Walaupun dah 79 Ya, tapi mungkin sikit lagi doktor, kongsikan tips macam mana tu. Bukan mudah. Kita orang muda pun selalu lupa-lupa. Kan? Jadi mungkin tips bagaimana nampak masih sihat. Sebenarnya ada kaitan dengan cara hidup kita. Kalau kita rajin belajar, kita gunakan otak kita dan secara tak langsung akan memberikan satu peluang untuk kita sihat dan ni. Maksudnya teruskan membaca, kalau kita terus membaca, terus berfikir kan, menggunakan otak kita, ini membantu kita untuk kesihatan kita. Okey. Mungkin ada sedaman-sedaman ringan dibuat di rumah? Tu ada. Ada. Kalau ada masa lapang, saya jogging lah tetap baik. Nampak. Okay. Kenapa agaknya Dayah bertanya tentang kesihatan ni Dayah? Sebab apa Dayah? Sebab ni kekuatan mental dan fizikal sama penting.